Bagaimana seorang Muslim boleh membebaskan dirinya daripada benda haram? Ini dengar ni. Para jemaah kita ni ramai yang bertanya. Saya dulu Ustaz, Abu Anas, waktu saya kerja dulu terjebak juga, terperangkap dengan benda-benda tak baik. Tip-tip duit kopi, duit minyak ni banyak ni, kan? Bagaimana kita nak bersihkan harta kita? Terutama sekali tuan-tuan dan puan-puan yang kerja di tempat-tempat yang terdedah kepada duit kopi ni. Dengar ni. Seorang Muslim itu boleh membebaskan dirinya daripada memiliki harta yang haram setelah gagal untuk mengenal pasti pemiliknya. Maknanya kita nak hantar balik tak tahu siapa. Kalau kita tahu tuan dia, senang kita hantar balik. Sekarang ni tak tahu siapa. Harta ni harta kerajaan, ataupun harta awam, ataupun harta pemberi rasuah dulu, entah di mana dah dia. Maka kita bersihkan harta kita dengan bersedekah dengan harta itu. Maka di sini ganjaran daripada sedekah itu akan dimiliki oleh pemiliknya. Kalau kita tahulah. Maknanya ada dua kategori lah. Kategori yang pertama, harta orang yang kita tak boleh nak hantar balik. Kerana tak tahu dah tuan dia. Kita berhutang dia ke, kita ambil barang dia tanpa izinkan dulu, maka kita sedekah. Mudah-mudahan pahala kita ni pergi ke tuan dia. Di akhirat esok dia tengok ada pahala, dia maafkan kita. Telah riwayatkan daripada Malik bin Dinar, katanya, ini kata ulama ni, Malik bin Dinar, aku telah bertanya kepada Atha bin Abi Rabah, mufti Mekah ni, kan, mengenai seorang yang memiliki harta yang haram dan beliau tidak mengetahui akan pemiliknya, sedangkan beliau ingin membebaskan dirinya daripada harta yang haram tersebut. Jawab Atha, hendaklah ia bersedekah dengan harta tersebut, dan aku tidak berkata bahawa sedekah itu sudah memadai baginya demi untuk membebaskan dirinya daripada harta yang haram. Cuma Atak kata harap-harapnya. Harap-harapnya boleh selamat esok di akhirat. Apa yang masyhur daripada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ialah harta tersebut hendaklah dijaga dan tidak dikeluarkan zakatnya sehinggalah nyata orang yang berhak ke atasnya. Jadi ada pendapat Imam Syafi'i kata tak boleh kita sedekah, kita kena simpan harta tu, letak sebagai amanah. Al-Fudail bin Iyad pula kata apa? Berpendapat bahawa sesiapa yang punya harta yang haram di mana beliau tidak mengetahui siapakah pemiliknya, maka hendaklah ia memusnahkannya. Berat ni. Melontarkannya ke dalam lautan dan janganlah bersedekah dengannya. Beliau berkata seorang itu tidak akan bertakarub kepada Allah melainkan dengan yang baik. Ini harta orang. Kata Ibn Rajab. Ibn Rajab komen kepada kata Fudail. Yang sahih ialah bersedekah dengannya. Walaupun bukan untuk kita, tapi kita nak bebaskan. Kerana memusnahkan harta itu termasuk dalam mempersia-siakan harta adalah dicegah dan dilarang sama sekali. Memiliki dan menjaganya untuk selama-lamanya akan mendedahkannya kepada kerusakan dan penguasaan zalim ke atasnya. Adapun yang terbaik ialah bersedekah bagi pihak pemiliknya agar pemiliknya memperolehi manfaat di alam akhirat sekira-kira beliau telah terhalang untuk memperolehi manfaatnya di alam dunia. Jadi kita kesimpulan dalam bab yang isu yang keempat ini, maknanya kalau kita ada duit orang yang kita tak mampu nak hantar balik sebab tak tahu tuan. Kalau tahu wajib kena hantar tuan. Maka kita bersedekah dengan kita niat pahala untuk dia tu. Ini harta kita spesifik lah. Tetapi kalau harta awam, harta kerajaan, harta apa nak hantar ke mana? Hantar ke perbendaharaan, tak boleh. Dia tak terima. Ataupun SPRM akan mari ambil kita. Maka kita sedekah juga atas dasar kita nak keluarkan harta ini daripada jadi milik kita. Keluarkan dia, pergi jadi harta awam. Pergi buat jalan raya ke buat apa, kita jadikan dia tu sebagai harta penggunaan awam, bukan hak kita. Dan kita pun tak declare kepada penerima projek itu bahawa ini saya punya. Lah, ini hak orang. Harta ini tidak halal. Bagi tahu awal-awal lagi. Baik, kita berpindah pula kepada isu yang kelima, asbab ijabati doa. Sebab-sebab diperkenankan doa. Para pelajar sekalian,
bagaimana kita nak supaya Allah Ta'ala mustajabkan doa kita? InsyaAllah. Kita kata insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat. Yang pertama, italatus safar. Sebagaimana dalam hadis ini. Senanglah bermusafir jauh-jauh. Dengan perjalanan bermusafir sahaja akan menyebabkan penerimaan doa. Apabila jauh jarak perjalanan itu, maka ia lebih hampir kepada penerimaan doa, kerana sesungguhnya ia akan menjadi sebab bagi keleburan jiwa dalam mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla lantaran jauhnya perjalanan dan beratnya kesusahan yang terpaksa dipikul. Keleburan dan ketundukan jiwa ini adalah daripada sebab-sebab yang besar bagi qabul ad-doa, mustajabnya doa. Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, "Thalasu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna." Nabi kata tiga jenis doa yang Allah Ta'ala perkenankan, tidak ada syak padanya. Da'watul mazlum. Yang pertama, doa orang yang dizalimi. Orang kena zalim, dia angkat tangan, ya Rabbi, doa dia mustajab. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang musafir. Jadi kalau ada orang musafir nak pergi mana-mana, kita pesanlah, jangan ingat daku dalam doamu. Jangan duk sibuk duk pesan, duk suruh beli kopiah lah orang pergi Mekah, beli wah tamar tu lah. Kita pesan dia berdoa je sudah cukup. Berdoa sudah memadai. Yang ketiga, da'watul walid liwaladihi, doa bapa kepada anak. Jadi kita bapa sentiasalah doa kepada anak-anak kita, biar mereka baik, soleh, hafal Quran, baca Quran, memahami Al-Quran. Doakan. Ini nak mahu kan, angkat tangan doa, ya Rabbi biar mampu budak ni, bahaloi, cari kisah lah. Waktu tu dia marah, dia doa, kemudian dia menyesal pula, kita kata jangan. Sentiasa doa. Ibu bapa sentiasa doakan kebaikan untuk anak-anak. Baik, tiga. Yang kedua, sebab penerimaan doa yang kedua, husul at-tabazzul, mewujudkan keadaan lusuh dan usang pada pakaian dan keadaan diri. Berdasarkan hadis ni lah. Sebagaimana sabda Nabi kita sabda dalam hadis yang masyhur daripada Salman Al-Farisi, rubba ash'atha aghbara dhi tamraini madfu'in bil abwab law aqsama ala Allah la'abarahu. Berapa ramai orang yang kusut masai rambutnya dan berdebu tubuhnya, hanya memakai sehelai pakaian, mana kainnya ada, baju tak ada, sering diusir dari muka pintu rumah-rumah manusia apabila meminta. Jika dia berdoa kepada Allah, Allah akan menerimakan doanya. Rasulullah SAW telah keluar untuk mengerjakan solat istisqa, solat minta hujan, dalam keadaan lusuh pakaian, tawaduk dan merendah diri, hina. Tapi kalau kita ada baju baru, tak perlulah kita berlakon, aku nak pergi kedai baju bandar lah beli sebab nak suruh mustajab doa. Bukan itu. Ini salah satu daripadanya. Kita tabazzul, maknanya kita tawaduk pakaian kita. Jangan sombong-sombong. Ni nak pergi doa pakai hak mahal-mahal, jam hak 20-30 ribu pakai. Dah, kalau jam betul okey juga. Kadang-kadang jam orang hak benda orang bagi hadiah-hadiah yang tak betul perjalanan, ataupun duit yang kita beli pun belum. Jadi jangan ada sombong-sombong. Pakai baik-baik tidak jadi masalah. Nabi suruh pakai comel-comel pergi solat Jumaat, sedangkan hari Jumaat ni hari mustajab doa. Jadi kita kena fahamlah, jangan pula nak mustajab doa ni kena serebeh, pakai seronyih, kata orang selekeh. Alah. Yang ketiga, mengholurkan kedua-dua tangan ke langit. Itu kiblat doa kita, angkat gini, Allahumma inni as'aluka, angkat tangan ke langit. Telah diriwayatkan daripada Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddaha sifran khaibataini. Sesungguhnya Allah yang maha hidup lagi maha pemurah, dia berasa malu terhadap seorang hambanya lelaki yang mengangkat kedua-dua tangannya kepadanya berdoa.
Jangan pula perempuan kata perempuan tak masuk. Masuk, kenapa tidak? Angkat tangan yang kedua, lalu menurunkannya dalam keadaan hampa dan kosong tanpa doanya diterima. Maknanya hadis ini menunjukkan bahawa orang yang mengangkat tangan Allah kabulkan. Mustajab doa dia dengan syarat atib mat'amak, baik makan dulu, makanannya kena baik, kena soleh, barulah doa mustajab. Cuma tuan-tuan kena ingat, waktu kita hantar surat permohonan kepada mana-mana pejabat, bukankah dia ada cop diterima pada tarikh 17/7/2021 jam 3 petang, kan? Tuan-tuan hidup pejabat tahu dia punya diterima. Maknanya permohonan itu diterima, tetapi Allah nak beri itu hak dia. Tuan-tuan kena faham. Waktu kita hantar surat permohonan, kita tengok atas meja pegawai itu telah dicop diterima. Terima permohonan. Diluluskan belum lagi. Kita kata laisa kamitslihi syai'. Kita tak nak banding Allah dengan makhluk, tapi maknanya ia meluluskan bos. Artinya doa kita Allah Taala kabul, terima permohonan, tapi diluluskan permohonan itu kuasa Allah. Itu kita kena faham lah. Jangan kata aku angkat tangan tak terima, tapi lulus perkara yang berasingan. Itu dipanggil mustajab doa, maka Allah Taala luluskan doa kita tu. Baik. Habis ini saya sebut bagaimana Tuhan kabulkan doa. Nabi SAW telah mengangkat kedua-dua tangannya ketika solat istisqa, gini angkat. Sehingga jelas kelihatan keputihan warna kedua-dua ketiaknya. Sebab Nabi tak pakai baju, dia pakai ridak. Ridak ni selimut ni. Bila angkat gini nampak. Kita ni pakai baju ni, kalau cari baju baru nampak kan. Baik. Nampak keputihan kedua-dua ketiaknya, dan mengangkat kedua-dua tangannya pada hari peperangan Badar, memohon pertolongan Allah untuk musnahkan kaum musyrikin sehingga jatuh selendang baginda daripada kedua-dua bahunya. Tuan-tuan, dia cara angkat tangan ni, kalau kita nak minta biasa, kita angkat gini. Dia panggil kasti'taf, macam orang meminta ni. Kalau kita mustajab sangat, mustahak sangat, isu terlalu besar, macam dalam peperangan, dalam apa ni, angkat tinggi gini sehingga nampak ketiak. Itu kaedah lah. Yang ni setengah orang kata doa gitu, gini duduk relax. Itu doa relax nama dia. Dia nampak sungguh doa. Baik. Kita pergi kepada syarat doa yang keempat. Sebab yang keempat, doa mustajab doa al-ilhah ala Allah. Merintih dan merayu bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jangan kata ya Rabbi, kalau engkau nak beri mujur, nasib baik. Kalau tak bagi, okey je. La, itu bukan doa tu. Iaitu dengan berulang kali menyebut Rabbana, Rabbana. Ya Allah, ya Tuhanku, Rabbi. Dan ini adalah merupakan salah satu faktor yang besar yang dituntut bagi syarat penerimaan doa. Telah diriwayat oleh Al-Bazzar daripada hadis Aisyah, idza qala al-'abdu ya Rabbi. Bila seorang hamba tu panggil ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi 4 kali. Qala Allahu labbaika 'abdi sal tu'ta. Allah kata, ya hamba-Ku, mintalah permohonan, aku akan berikan. Itu dia panggil 4 sebab cara qabul doa. Timbul lagi soalan, Tuhan kabul doa? Kabul. Ud'uni astajib lakum. Cuma permohonan itu dilulus atau tidak dengan 3 cara. Cara yang pertama, diluluskan sekarang atas dunia. Kita dapatlah yang kita minta. Cara yang kedua, Allah Ta'ala tukar. Sepatutnya kita minta benda ni, Tuhan tak bagi yang ni, dia bagi yang lain. Yang lebih sesuai. Masalah dia lebih baik kepada kita. Dua. Yang ketiga, Tuhan simpan doa itu untuk mengambil pahala di akhirat. Itu maksud mustajab doa, qabul doa, tapi penerimaan, kelulusan duduk di tangan Allah Azza wa Jalla. Jelas para pelajar sekalian.